Subhanallah, meremang. Zikir ni riwayat yang sahih. Apabila seorang hamba membaca zikir ini hadis Nabi menjelaskan. Apabila seseorang hamba membaca zikir ini, para malaikat, dua malaikat kebingungan sesama sendiri. Tidak tahu bagaimana nak menuliskan jumlah pahala untuk zikir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir, yang menguruskan, yang mengaturkan sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perhimpunan umat Nabi Muhammad di dewan ini pada saat ini disaksikan oleh para malaikat. Lalu malaikat membawakan khabar gembira dan bahagia ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa umatnya berkumpul demi menyatakan rasa cinta dan rindu kepadanya, bahawa umatnya ingin menuntut ilmu, ingin membaca wasiat-wasiat baginda, ingin membaca kebimbangan-kebimbangan baginda untuk kita sebagai umatnya, sebagai bekal dan persiapan untuk bertemu dengan kematian, untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan sesungguhnya baginda sudah tentu akan bahagia melihat umatnya menuntut ilmu, umatnya mencari bekal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal taqwa. Dan di antara ciri-ciri yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang taqwa, yang pertama, al-khauf bil jalil, merasa takut. Dan ketakutan kepada Allah bukan menjauhkan kita kepada Allah, tapi berusaha sedaya upaya untuk dekat pada Allah. Kalau takut pada makhluk, kita berusaha untuk menjauhkan. Masya Allah. Tetapi takut kepada Allah mendekatkan kita kepada Allah, dan takut buat sesuatu yang Allah tak suka membuatkan kita jauh dengan Allah. Bila tahu benda ni Allah tak suka, takut nak buat sebab takut jauh dengan Allah. Dan bila rasa buat sesuatu bukan kerana Allah, takut je, takut Allah tak terima, takut Allah tahu apa yang dalam hati kita sebenar. Itulah perasaan takut yang sebenarnya salah satu perasaan yang membawakan rasa cinta yang sebenar, yang meluap-luap kepada Tuhan. Ciri pertama orang bertakwa adalah al-khauf bijalil, takut yang penuh rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, al-isti'dadu biyaumir rakhil, iaitu membuat persiapan untuk hari kiamat ataupun kiamat kecil, iaitu kematian. Dan apa yang kita buat pada pagi ini akan membicarakan tentang sebelum tibanya sakaratul maut. Kenapa kita hadir? Kita betulkan niat kerana Allah, sebab Allah suka kita hadir majlis ilmu. Saya ni sebab perantaraan saja yang tidak boleh memberi apa-apa kebaikan, manfaat ataupun memberikan mudarat. Semuanya datang daripada Allah. Saya, tuan-puan, ibu ayah kita, apa yang kita ada semua daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman yang bermaksud, mereka yang apabila ditimpa musibah, musibah ni peringkat musibah berbeza-beza. Ada orang musibah dia bila dibuat dosa besar, itu musibah. Ada orang buat dosa kecil, itu musibah, sebab dia dah peringkat bukan buat dosa besar. Bila buat dosa kecil, dia punya rasa takut, bimbang tu macam kena hempak batu yang besar, macam dikejar oleh binatang yang buas, dikejar dengan rasa bersalah, dengan dosa kecil. Ada orang buat perkara harus, tapi dia bimbang, takut jadi sia-sia, padahal harus je. Subhanallah. Lalu mereka mengucapkan, Allah berfirman, lalu mereka mengucapkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, kita ni, semuanya harta dan segalanya daripada Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah.
Orang yang selalu mengingatkan dirinya daripada Allah. Ujian daripada Allah. Suami anak-anak daripada Allah. Segala kemasyhuran, nama, pengaruh, kedudukan, ilmu, kebijaksanaan, jawatan yang ada semua daripada Allah. Semua akan dikembalikan kepada Allah untuk dihitung. Untuk dihisap. Kamu ada pengaruh, apa yang kamu buat dengan pengaruh kamu ada? Untuk diri kamu, kepentingan kamu, keluarga kamu. Kamu ada degree, master, PhD. Kamu ada jawatan. Kamu seorang isteri, apa yang kamu buat sebagai isteri? Kamu sebagai suami, sebagai ibu, sebagai ayah. Adakah kamu menzalimi dengan apa yang kamu ada? Semua akan dikembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang akan mendapat salawat, pertolongan, rahmat Allah, dan mereka yang akan mendapat petunjuk. Orang yang selalu sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah kecil, musibah besar, dia segera mengembalikan kepada Allah. Dan dia sedarkan bahawa ini daripada Allah. Maka kuranglah dia menyalahkan kepada manusia. Kuranglah dia duk cari-cari salah suami, cari-cari salah isteri, cari-cari salah anak. Kita sedar apa yang berlaku adalah dalam kawalan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Segala puji bagi Allah. Ada satu zikir yang Nabi ajarkan dalam bacaan maksurat. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah. Meremang. Kita ulang lagi sekali sama-sama. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Zikir ini riwayat yang sahih. Apabila seorang hamba membaca zikir ini hadis Nabi menjelaskan. Apabila seseorang hamba membaca zikir ini, para malaikat, dua malaikat kebingungan sesama sendiri. Tidak tahu bagaimana nak menuliskan kebesaran ataupun nak menuliskan jumlah pahala untuk zikir ini. Lalu dua malaikat ini bertemu dengan Allah. Ya Allah, kami kebingungan, kami tidak tahu bagaimana nak menuliskan pahala ganjaran yang diucapkan oleh hamba-Mu ini. Dan Allah Maha mengetahui, tetapi kerana Allah ingin menyampaikan untuk kita faham hakikat besarnya kalimah zikir Alhamdulillah ini, lalu Allah bertanya kembali, apakah yang hamba-Ku ucapkan? Lalu malaikat ni pun sebutlah apa yang hamba ini ucapkan. Kemudian Allah berkata, Allah berfirman, kamu tulis apa yang dia ucapkan. Maksudnya kalimah ini, zikir Alhamdulillah, tidak boleh ditulis oleh para malaikat. Kerana sebahagian amal soleh boleh ditulis 10, digandakan sampai 700. Tetapi untuk kalimah ucapan Alhamdulillah sebagaimana disebut dalam hadis lain, kalimah subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal ardi was samawat. Pahalanya akan memenuhi antara langit dan juga bumi. Nak tulis macam mana? Memenuhi langit dan bumi. Langit tak ada manusia boleh sampai. Kecuali selepas kita mati, mudah-mudahan roh kita akan diangkat ke langit. Itu adalah ciri-ciri roh orang yang soleh. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan hadir secara live, sebaik kita telah meninggal, roh kita diangkat dan para penduduk langit bertanya kerana wanginya roh orang saleh. Roh diangkat dengan wangi sampai penduduk langit ini menanti-nanti dan tertanya siapakah ini. Lalu kita akan bertemu dengan roh-roh orang saleh yang berada di langit. Berbeza dengan roh orang yang dimurkai oleh Allah. Lalu bauhannya yang sangat busuk sampai penduduk langit enggan untuk menerima. Maka ia tidak boleh berada di atas langit. Semua kisah-kisah ini ataupun penjelasan berdasarkan hadis Nabi ada dalam kitab-kitab berkaitan dengan kematian.